Baik, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya Harul Faizi bin Luqman dan anda bersama saya dalam sesi webinar ataupun pembelajaran secara atas talian dengan tajuk Kajian Tindakan Faizi. Baik, sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut, bolehlah kenal dulu dengan saya serba sedikit. Nama saya Harul Faizi bin Luqman. Saya merupakan pensyarah akademik di Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan di IPG Kampus Al-Muhas, Ceras, Kuala Lumpur. Dan kalau tengok latar belakang saya ni, saya telah berkhidmat di sekolah sebelum ni, di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sosial Rawang. Kemudian saya cuti belajar KPM untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana ataupun master pada tahun 2014 hingga 2016 dalam bidang kajian tindakan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan seterusnya ditempatkan semula sehingga kini di IPG Kampus Al-Muhas. Baik, kalau tengok akademik yang saya tampilkan ni, bukan kata orang nak menunjuk pencapaian dan sebagainya, cuma saya nak tunjukkan dalam pengajian di peringkat master dan di peringkat PhD, saya membuat kajian tindakan sebagai saya punya tesis saya. Jadi maksud dia kajian tindakan ini boleh digunakan sampai di peringkat tertinggi di peringkat kedokteran falsafah. Dan di bawah tu ada sedikitlah pencapaian ataupun anugerah-anugerah yang telah saya perolehi sepanjang berkhidmat dalam bidang pendidikan ini. Tapi saya memang suka sangat untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kajian tindakan. Kerana kajian tindakan inilah yang telah membawa saya dalam banyak bidang dan lapangan. Kajian tindakan inilah sebenarnya yang memberikan kebaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kajian tindakan ini jugalah sebenarnya dapat membantu serta memberikan keseronokan, minat serta tumpuan murid dalam kelas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat. Jadi hari ini saya nak memperkenalkan dan berkongsi kepada semua tentang kaedah yang saya telah bina iaitu kaedah Faizi bagi menghasilkan kajian tindakan yang baik. Faizi itu ialah F, A, I, Z dan I dan setiap frasa tadi itu memberikan maksud tersendiri bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mahu menghasilkan kajian tindakan yang terbaik. Pertama, F itu ialah fokus. A, ambil, I, idea, Z ialah zahir dan I ialah implementasi. F, A, I, Z dan I ini ialah akronim kepada nama saya sendiri sebenarnya, Harul Faizi. Jadi saya buat kaedah ini untuk membantu dan juga memberikan panduan serba ringkas bagaimana cara untuk menghasilkan kajian tindakan di peringkat sekolah. Mari kita lihat satu persatu bagaimana kaedah ini berfungsi untuk membantu para pendidik dan sesiapa pun dalam menghasilkan kajian tindakan. Pertama sekali ialah fokus. Bagaimana kita nak menunjukkan fokus dalam penulisan kita? Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan haruslah menentukan bidang yang ingin tuan-tuan buat tadi tu haruslah berfokus. Ada orang tu dia terfikir nak buat kajian tindakan ni corak macam mana nak buat tajuk apa ya, bidang apa lah. Kadang-kadang sampai nak buat satu subjek untuk mengkaji bagaimana cara untuk bagi minat murid-murid dalam satu subjek besar, contohnya dalam subjek ekonomi. Jadi ia tidak memberikan satu fokus. Dalam kajian tindakan, bukan kita nak buat satu perkara yang cukup besar. Boleh buat, tapi untuk mencapainya itu mungkin agak susah dan pelaksanaannya agak tinggi dan berat. Jadi seelok-eloknya biarlah kita fokus. Pertama sekali, kajian tindakan boleh dibuat dalam bidang pengurusan ataupun dalam bidang pengajaran dan juga pembelajaran. Kalau bidang pengurusan tu, kita lihatlah contohnya macam hal ehwal murid, AJK kantin. Di sekolah kan ada banyak AJK pelaksana hari perhimpunan, pengurusan 3K, keceriaan keindahan. Itu ialah bidang pengurusan. Termasuk di bidang pentadbiran, pengkeranian, makmal, itu pengurusan. Kalau pengajaran dan pembelajaran ni, tuan-tuan tahulah PDPC kan, kaedah mengajar, subjek, mata pelajaran. Jadi katalah hari ini kita pilih bidang pengurusan tu, bidangnya kita ambil, katalah kita ambil bidang pengajaran dan pembelajaran tu, kita fokus pula kepada satu subjek. Katalah kalau kita ni mengajar subjek pendidikan moral, maka subjeknya ialah subjek pendidikan moral. Kemudian tajuk ataupun perkara dalam setiap bab yang kita nak buat tadi tu, kita kena tahu juga. Katalah PDP dia, babnya kita nak buat dalam bab pendidikan moral berkenaan dengan cintai alam sekitar, kesedaran tentang alam sekitar. Misal katalah
kesedaran alam sekitar tu sangat besar. Kita kena fokus lagi kepada tajuk pula. Selepas alam sekitar, kita nak lihat pula cintai kepada tumbuh-tumbuhan ataupun pokok contohnya. Jadi kita berfokus. Contoh macam subjek sejarah besar. Sejarah peringkat awal, prasejarah. Kita nak mengukur pula sejarah awal tadi tu, kita skopkan lagi kepada perkara-perkara yang kecil sampailah perkara yang kita ingin lakukan. Maksudnya jangan buat terlalu besar. Kita buat perkara kecil. Contohnya dalam subjek karangan, contohnya kita boleh buat juga. Kita nak buat subjek karangan bahasa Melayu, kita nak membuat bagaimana cara murid untuk menghafal peribahasa. Peribahasa tu satu sub yang kecil. Tapi kalau kita nak buat satu komponen sastra besar kan? Jadi pastikan fokus kita tadi tu dari awal kita dah juruskan apa bidang dia. Sama juga dengan bidang pengurusan. Contohnya hal ehwal murid, di bawah bidang hal ehwal murid, tajuk dia nak buat fokus pasal tandas. Subtajuk dia ialah bagaimana cara untuk murid tidak merosakkan kawasan tandas, seperti pintu dan sebagainya. Jadi kalaulah HAM tadi nak buat untuk apa? Memastikan keseluruhan sekolah kajian tindakan dia untuk memastikan semua tandas tadi berjaya. Susahlah, jadi biarlah dia fokus kepada kemungkinan dalam bidang kebersihan di dalam tandas pelajar lelaki. Begitu. Maksudnya kena fokus tu menjurus kepada bidang yang kita nak buat. Okey, itu ialah fokus. Kemudian yang kedua ialah ambil. Bagaimana ambil agaknya tuan-tuan dan puan? Ambil ini ialah ambilkan ataupun senaraikan apa-apa isu yang ingin dikaji. Pengkaji kajian tindakan perlu menyenaraikan beberapa masalah dan isu yang ingin dilaksanakan kajian tersebut. Contohnya begini, katalah kita tengok gambar tu. Gambar ni ialah satu gambar di mana sampah yang sangat kotor. Banyak sampah terbuang dan dibiarkan dalam keadaan yang sangat tidak kondusif lah. Jadi ambil isunya ialah kita senaraikan isu pertama ialah tandas tidak bersih. Pelajar suka membuang sampah di dalam bekas mangkuk dan sebagainya. Jadi kita kena senaraikan. Macam tadi saya mengajar pendidikan moral, saya nak mengajar tentang hak asasi manusia contohnya kan. Dalam hak asasi manusia, pelajar tadi tak boleh nak menghafal hak-hak asasi tadi tu. Jadi dia punya ambil isunya ialah pelajar tidak boleh mengingati hak-hak asasi manusia yang ada dalam kehidupan seharian seorang individu. Contohnya begitu. Jadi kita senaraikan. Ambil semua isu-isu yang mendasari dalam masalah yang kita hadapi di sekolah. Macam mana cara nak ambil tadi? Pertama, kita boleh dapat melalui refleksi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, apabila kita mengajar tadi, kita lihat pelajar ni tadi tu lemah dalam penguasaan bahasa. Jadi kita nyatakan dalam tulisan kita, dalam proses pengajaran pembelajaran yang dilakukan oleh guru mendapati pelajar ini lemah dalam membaca nota dalam bab-bab sekian. Kita nyatakan, kita tulis saja refleksi kita. Dalam matematik pula, pelajar gagal untuk membuat operasi pecahan, bahagi, tolak dan sebagainya. Senaraikan. Begitu. Jadi kita tunjukkan kaedah itu, kita beritahu kepada mereka bagaimana. Contoh macam saya buat dalam ni. Misalnya guru mengajar subjek pendidikan moral sering melihat murid gagal mengerti apakah jenis hak asasi manusia dalam bidang 5. Kesemua kelas yang diajar punya isu yang sama. Hal ini demikian, guru perlu membuat kajian tindakan. Maknanya dia nampak semua pelajar dalam tingkatan 5 itu tak boleh nak membuat hak asasi manusia, mengingati hak-hak asasi manusia. So refleksi pengajaran ni biasanya dia peroleh daripada buku yang kita buat RPH tu kan. Jadi situ kita boleh memperoleh. Yang kedua ialah melalui pemerhatian. Bagaimana melalui pemerhatian? Pemerhatian ni ialah kita lihat bagaimana proses dalam pengajaran-pengajaran itu. Kita dapat lihat pelajar-pelajar ni tadi tak dapat nak menulis dengan bagus, tidak dapat memberikan fokus dalam kelas. Contohnya macam ni, pengetua memerhati kekerapan murid masuk ke tandas. Pada waktu pertama, murid sangat gemar ke tandas dan jumlahnya sangat ramai, kata pengetua. Jadi pengetua tadi tu dah fokus. Fokusnya dia dapat lihat bahawa dalam bidang hal ehwal murid. Fokus seterusnya ialah dia nak kecilkan lagi skop pelajar-pelajar yang suka pergi ke tandas. So kajian tindakan dia ialah cara-cara mengatasi pelajar untuk tidak pergi ke tandas pada waktu pertama menggunakan kaedah aku disayangi. Contohnya lah begitu. Jadi pemerhatian. Pertama tadi refleksi pengajaran untuk isu tadi. Kedua ialah pemerhatian. Baik. Jadi setelah ada FA, fokus.
ambil isu. Sekarang idea. Idea ni ialah satu bagaimana cara kita nak menyelongkarkan satu benda yang dapat menyelesaikan isu-isu yang terjadi tadi. Contohnya tadi, kalau katalah cikgu tadi mengajar pendidikan moral, pelajar susah nak menghafal 5 hak asasi manusia. Cikgu tu berfikir-fikir macam mana cara nak buat ni tadi. Maka cikgu tu pun terfikirlah kaedah yang sesuai. Katanya nak gunakan kaedah 5 jari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua angkat tangan ikut saya. Kita ada 5 jari. Okey, 5 jari ni masing-masing ada. Ada 5 hak asasi manusia semua. Yang pertama ini ialah apa? Ibu jari. Ibu ialah seorang apa? Seorang wanita. Maka hak pertama ialah hak wanita. Ini ialah jari apa? Jari telunjuk. Siapa yang suka bagi arahan apabila kita melakukan sesuatu? Biasanya bos. Bos ialah seorang apa? Pekerja. Maka hak kedua ialah hak untuk pekerja. Ni kalau ini sebut, semuanya akan ketawa-ketawa dalam kelas. Inilah jari-jari hantu. Hantu terbang tiada kaki. Siapa yang tiada kaki? Orang kelainan upaya. Maka hak ketiga ialah hak OKU. Ini pula jari manis. Selalu orang perempuan akan pakai apa kat sini? Pakai cincin. Cincin beli dekat mana? Beli dekat kedai. Kita sebagai seorang apa dalam proses membeli? Kita sebagai pengguna. Hak pengguna. Dan akhir sekali, paling kecil. Dalam keluarga siapa paling kecil? Kanak-kanak. Maka hak yang kelima ialah hak kanak-kanak. Ada 5 hak asasi manusia untuk dihafal dalam kajian tindakan ini. Menggunakan hak pertama, wanita. Kedua, tunjuk pekerja. Ketiga, hantu terbang tak ada kaki, OKU. Keempat, jari manis, cincin beli, pengguna. Dan akhir sekali ialah hak untuk kanak-kanak. Itulah idea. Bagaimana kita menggunakan idea tadi tu untuk memastikan pelajar dapat mengingati 5 hak asasi manusia. Okey, bagaimana idea ini berkembang? Okey, idea tadi ni dapat diperolehi melalui idea spontan. Spontaneous kita perolehi. Tengah-tengah duduk, benda ni bolehlah kita buat. Kadang-kadang kita tak sangka tahu, tengah-tengah mengajar tu ada benda-benda yang kita dapat secara spontan. Kalau boleh kita terus catat. Ataupun kalau paling tak nak pun kita buat WhatsApp call. Bagi kepada isteri kita ke, kepada suami ke, kepada anak-anak kita ke. Contohnya, beritahu macam ni. Hari ni bapak dapat idea apa-apa supaya benda tak terlepas. Jadi kalau idea spontan tadi ni, kita boleh gunakan. Contohnya, seorang guru, dia berada di kawasan perhimpunan kan. Cikgu ni bila kat perhimpunan kan budak-budak bising. Cikgu ada setengah cikgu tu bawa rotan. Kalau dia bawa rotan, dia jalan je, budak-budak mungkin kurang memberikan perhatian. Jadi cikgu ni tadi tu kebetulan dia jalan-jalan, dia sesaja je ketuk-ketuk rotan dekat kawasan parking. Kawasan perhimpunan tadi tu. Dia sesaja jalan ketuk-ketuk. So bila dia ketuk-ketuk tadi tu, pelajar-pelajar semua senyap dan juga diam. Jadi itu ialah idea spontan. Kajian tindakan cikgu ni dah dibuat di mana dibuat kajian tindakan ketuk-ketuk rotan untuk memastikan pelajar tadi senyap di kawasan perhimpunan. Dia macam seolah-olah satu elemen psikologi. Itu namanya idea spontan. Macam mana nak wujudkan idea yang seterusnya pula? Ialah aktiviti uji cuba. Okey, ini selalu cikgu-cikgu sekolah buat. Di mana kalau cikgu rasa pelajar tu tak okey, cikgu cuba cara ni, cuba cara tu. Kadang-kadang uji cuba yang dibuat tadi tu berjaya dan boleh diguna pakai. Cuma mungkin cikgu tak mendokumentasikan. Jadi cadangan saya, kalau cikgu rasa cikgu pernah buat dan benda tersebut memberikan impak yang baik, cikgu jadikan dia sebagai satu kajian tindakan cikgu dalam kelas. Yang seterusnya ialah inspirasi idea. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Semasa saya membuat kajian tindakan di peringkat awal, saya ni agak buntu ya. Maklumlah kajian tindakan ni kena paksa buat. Dan lagi masa tu saya guru baru 2010. Jadi kan kebetulan saya kena buat, terpilih antara salah seorang guru di sekolah. Dan pada ketika itu tiba-tiba ada satu seminar ceramah oleh Mohda. Mohda tahu Mohda yang ajar buat CV matematik menggunakan Sompowa tu. Tiba-tiba saya terfikir, kenapa aku tak nak menggunakan nama aku agaknya untuk membuat kajian tindakan ni. So inspirasi idea tadi tu saya jadikan dia sebagai inspirasi saya. So why not? Why not? I'm choosing my name Faizi ataupun Hairul ke whatever lah, Faizi, untuk dijadikan sebagai satu kaedah. Maka saya telah menggunakan kaedah Faizi dalam kajian tindakan saya yang pertama, dan kajian tindakan yang lain pun banyak menggunakan kaedah Faizi, Faiz dan juga
Jadi inspirasi idea. Kalau cikgu hari ni tiba-tiba pergi sekolah nampak cikgu tu buat dalam subjek matematik, cikgu pula mengajar dalam subjek geografi, tapi boleh diguna pakai. Tak menjadi masalah. Bukan kita nak meniru, tapi kita ambil inspirasi idea dia, kita gunakan dalam subjek pendidikan kita yang kita ajar tadi tu. Tidak menjadi masalah. Tetapi cikgu-cikgu bolehlah memberitahu bahawa ini ialah inspirasi daripada idea mana-mana dalam penulisan cikgu nanti. Itulah cara untuk mencetuskan idea. Pasal idea ni memang ramai yang tanya-tanya. Susah sebenarnya nak bina idea, betul. Bagi saya, ini ialah sebagai panduan saja. Tapi kalau cikgu ada keadaan lain, mungkin boleh kongsikan dengan saya bagaimana untuk mencari idea. Di samping itu, doa-doalah kepada Tuhan masing-masing untuk memberikan ilham bagaimana dapat menghasilkan idea masing-masing. Baik, FAI dah selesai. Fokus tadi tu, buat kena fokus. A, ambil isu-isu yang terjadi. Z, I ialah isu. Nyatakan isu-isu yang ada. Dan seterusnya, FAI, Z. Sekarang kita kena zahirkan. Bagaimana kita nak laksanakan FAI, Z. Balik tadi, fokus. Ambil isu. I itu idea sebenarnya. Maaf, salah. Z sekarang ialah zahirkan. Bagaimana kita nak menzahirkan? Bila kita dah ada fokus kita nak buat kepada siapa-siapa, fokus kita nak buat subjek apa, kita dah ambil isu-isu yang terjadi, pelajar tak minat apa dan sebagainya, kita dah buat idea, sekarang kita nak zahirkan bagaimana kita nak melaksanakan pelaksanaan kajian tadi tu. Okey, dalam zahirkan ni tadi, pertama sekali kita perlu merancang. Kita dah ada idea tadi kan? Kita rancang idea. Katalah kita nampak tadi ni masalah isu sampah. So apa yang kita perlu rancangkan? Kita fikirlah macam mana kita nak buat ya. Kita bincang dengan rakan-rakan kita. Contohnya kajian tindakan ini dibuat oleh hal ehwal murid di sekolah. Iaitu cara untuk membentuk sifat cintakan tandasku. Contohnya kan. Jadi dia nak fikir cara bagaimana agaknya idea dia. So dia rancang. Maka disenaraikan. Pertama dia nak buat program kajian tindakan. Tajuknya program tandas angkat. Kedua, projek NOSH tandas. NOSH itu maksudnya no shoes, tak boleh pakai kasut. Yang ketiga, projek amanah. Dia bagi setiap kelas ada tandas masing-masing diberikan amanah. Jadi dia rancang. Dalam perancangan tiga-tiga tadi ni bukan semua dilaksanakan. So pilihlah salah satu ataupun boleh pilih mana-mana satu yang terbaik untuk dilaksanakan. Macam cikgu tadi, cikgu dah nampak pelajar tadi lemah dalam penguasaan operasi bahagi. So rancanglah idea apa yang nak dibuat dalam proses ni. Pelajar siapa, fokus apa, ambil idea apa tadi dan juga isu-isu yang cikgu dah nak senaraikan. Okey, lagi projek Tancan. Projek Tancan ni ialah projek tandas cantik. Baik, yang seterusnya ialah kita nak bertindak. Macam mana kita nak bertindak? Bila kita nak bertindak, kita kena buat ujian pra ataupun senaraikan refleksi pun boleh. Kena ceritakan ujian pra tadi tu apa. Dalam operasi bahagi tadi tu di peringkat awal, daripada 50 pelajar, 20 gagal. Nyatakan di situ. Pelajar-pelajar tidak mencapai keputusan. Buat sikit statistik data. Daripada 20 orang gagal tadi tu, berapa dapat markah, lulus berapa orang. Cerita sikit dalam ujian pra. Ataupun kalau tak ada ujian pra, boleh ceritakan refleksi. Dalam proses pengajaran saya, menunjukkan pelajar-pelajar tadi tidak boleh menguasai operasi bahagi. Ataupun dalam kajian kita tadi tu, contoh macam isu tandas tadi kan, kelihatan pelajar-pelajar tadi tu suka membuang sampah, tandas dalam keadaan kotor, ambil gambar, tunjukkan. Maksudnya ujian pra tadi tu di peringkat awal sebelum melaksanakan kajian. Yang kedua ialah proses melaksanakan kajian tadi tu kepada murid ataupun kepada sesiapa saja. Kita laksanakan menggunakan tadi tu, contohnya kita pilih program NOSH, no shoes. Pelajar-pelajar semua tak boleh guna kasut masuk tandas. Kita laksanakan. Kita ambil gambar, kita lihat dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah kita laksanakan ujian pos ataupun kita lihat selepas pelaksanaan kajian. Daripada keadaan tandas tadi tu, kita dah laksanakan tadi tu daripada peringkat permulaan, gambarnya kotor, kita dah laksanakan program tandas NOS, no shoes. Kita pula buat satu gambaran selepas ujian tadi tu, menunjukkan ada perubahan daripada sebelum dan juga selepas. Tiga tindakan ini perlu dilakukan. Ini dalam penulisan lah. Okay. Seterusnya, bagaimana kita nak memerhati? Memerhati ini ialah proses nak mendapatkan data. Jadi kita dah bertindak kepada tiga perkara kan? Tapi dalam tindakan yang tadi tu kita kena buat satu pemerhatian, iaitu satu proses untuk mengumpul data-data. Okay. Pertama sekali kita kena buat soal selidik, sama ada
Bukan maksudnya kena buat, maksudnya tuan-tuan boleh pilih sama ada nak soal selidik ke, temu bual ke, pemerhatian ke, analisis dokumen ke, boleh pilih salah satu ataupun boleh buat dua, boleh buat tiga, terpulang. Bagi saya, kalau dapat buat satu pun dah terbaik, buat dua lebih baik, selebih daripada itu lagi sangat baik. Okey, ini contoh soal selidik. Contohnya lah, saya pernah buat kajian tindakan pasal membuat karangan menggunakan kaedah Faizi. Jadi saya buat soal selidik ni hantar kepada pelajar yang telah melakukan kajian tindakan saya. Kita buat ni suruh tik-tik je. Sebelum mendengar penerangan kaedah ini, saya telah mengetahui bahawa penulisan bagi sebuah karangan adalah sangat penting. Terpulanglah masing-masing buat. Frasa ini bagus ke, ya atau tidak. So kita boleh nyatakan, katalah ada 100 orang, ya ni 80 orang jawab. So kita boleh nyatakan 80% pelajar bersetuju dengan kaedah Faizi dalam membantu penyuluhan karangan yang baik. Selebihnya 20% tidak bersetuju kerana kebanyakan mereka setelah ada kaedah sendiri, contohnya lah begitu. Jadi cikgu boleh buat ujian soal selidik ni, buat guna skala 2 liket je, ya ataupun tidak. Tak payahlah buat sampai 5 dan sebagainya. Seterusnya ialah temu bual. Temu bual pun mudah. Temu bual ni, kalau cikgu tak nak susun soalan siap-siap, buat secara umum pun boleh. Contohnya, selamat pagi cikgu, cikgu ingin bertanyakan kepada awak tentang keberkesanan penggunaan kaedah membaca menggunakan petikan bergabung. Awak rasa seronok tak belajar dalam kaedah tersebut? Cikgu type balik. Tuan-tuan puan type balik, murid A pula jawab. Selamat pagi cikgu, seronok cikgu. Sebab saya senang nak hafal, senang nak ingat. Dia macam mudah lah, tak payah nak buka-buka buku lagi. Jadi kita dapat lihat di sini ialah dapatan-dapatan yang boleh digunakan. Pertama, pelajar kata senang nak digunakan, senang nak hafal, mudah. Jadi benda-benda yang di-highlight yang saya buat tadi ni boleh diletakkan di dalam penulisan laporan nanti, menunjukkan keberkesanan terhadap program kajian tindakan yang telah dilakukan. Senang nak hafal bagaimana tu? Soal balik, teroka balik. Selama ini nak ingat leceh lah sangat. Kaedah tu dia tekankan bacaan atau satu persatu, saya jadi kira cepatlah. Tekankan bacaan satu persatu. Maksudnya kaedah tadi tu ada kaedah yang terbaik. Penekanan kepada bacaan dalam proses satu persatu bagi memudahkan pelajar tadi dapat membaca dengan baik. Contohnya lah. Gitu. So temu bual ni cikgu tadi, cikgu buat macam mana? Cikgu type balik apa yang dah ditemu bual. Agak leceh sedikit lah, cikgu rakam guna handset, kemudian cikgu type balik. Yang seterusnya ialah pemerhatian. Pemerhatian ni pun saya rasa sangat mudah. Contohnya, salah eja ni. Perkara pemerhatian. Semasa ujian pra, cikgu nampak cikgu tulis je. Murid kelihatan suka untuk membaca dengan baik. Hanya 2 orang 3 boleh membaca. Kalau membaca pun masih merangkak-rangkak. 6 murid perlu hanya. Jadi kan benda-benda ni tadi boleh digunakan dalam laporan nanti. Semasa refleksi kajian, guru telah membuat pemerhatian menunjukkan bahawa 3 orang tidak boleh membaca. 6 murid pula hanya melihat kawan-kawannya. Ini menunjukkan bahawa satu kelas tidak boleh membaca. Jadi boleh ditulis dalam refleksi di peringkat awal. Kemudian semasa memperkirakan kaedah petikan bergabung. Ini maksudnya kaedah kajian cikgu tadilah. Cikgu nyatakan pula, semua murid kelihatan gembira, sangat teruja. Ada murid yang sukarela mahu menggabungkan ayat-ayat. Murid mencuba dengan yakin. Dan kemudian pemerhatian semasa ujian pos. Selepas kita buat ujian pos hari itu. Akhirnya semua murid dapat membaca dengan lancar. Mereka sangat suka. So benda-benda tadi ini boleh diletakkan di dalam laporan penulisan kajian tindakan masing-masing nanti. Ini lagi senang iaitu analisis dokumen. Cikgu hanya analisis, ambil daripada dokumen-dokumen pelajar melalui RPH cikgu, buku rekod kehadiran ataupun melalui lembaran kerja, kertas peperiksaan, buku nota dan segala-galanya boleh digunakan. Contohnya cikgu dapat lihat di sini. Contoh gambar pelajar ni sedang membuat nota yang sangat bagus kan. Cikgu punya analisis dokumen nyatakanlah pelajar ni tadi menulis dengan penuh teliti, tekun dan menunjukkan bersungguh-sungguh. Misalnya, cikgu tak gambar, cikgu masukkan dalam laporan nanti, menunjukkan keberkesanan. Kalau tengok dalam exam pula, ada peningkatan. Jadi inilah dia analisis dokumen. Okey, untuk menerangkan kaedah analisis dokumen, pemerhatian dan juga beberapa metodologi yang saya tunjukkan tadi, pemerhatian analisis dokumen seperti apa lagi tu? Temu bual, soal selidik, benda ni mungkin kita akan buat lagi satu siri yang lebih terperinci. Tapi itu sebagai satu asas lah bagaimana cara cikgu nak dapat data. Dan yang akhir sekali ialah cikgu perlu merefleksi daripada keseluruhan kajian tadi dengan menyatakan kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan serta cadangan kajian akan datang. Jadi ini ialah zahirkan bagaimana cikgu nak mengeluarkan apa yang cikgu dah buat tadi tu. So kita dah belajar fokus, kita dah belajar ambil isu, kita dah belajar
FAI. Idea, bagaimana idea diwujudkan. Kita belajar zahirkan bagaimana kita nak laksanakan kajian. Dan akhir sekali ialah I yang akan kita belajar sekejap lagi, iaitu implementasikan. Implementasikan ni jarang orang nak sentuh dalam beberapa ceramah. Tapi saya suka sentuh implementasi sebab dia memberikan satu positive vibes untuk setiap individu. Nak buat kajian tindakan ni sebenarnya untuk apa sebenarnya. Selalu orang cerita benda ni peringkat awal kan, tapi saya ceritanya di peringkat akhir. Jadi bila kita nak implementasikan ni tadi, pertama sekali kita boleh gunakannya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kita ajar pelajar-pelajar kita. Pelajar kita sangat suka apabila kita dapat menggunakan kaedah-kaedah tadi tu. Menggunakan kaedah 5 jari, menggunakan kaedah Faizi dalam menulis karangan. Apa-apa sahaja kita boleh laksanakan dalam kelas. Kita boleh ajar, kita boleh bagi ceramah di peringkat luar, seminar kepada guru-guru. Dan kita boleh sebarluaskan in-house latihan dalam perkhidmatan ladab di sekolah kepada rakan-rakan melalui hasil kajian tindakan yang telah kita lakukan. Kita boleh sharing di sekolah-sekolah, boleh sharing di peringkat daerah, di peringkat negeri dan di mana-mana sahaja. Dan kita buatlah dengan ikhlas, insya-Allah kita akan mendapat pahala. Jadi kalau kita dah dapat mengajar kepada orang tadi itu, sekurang-kurangnya orang itu dapat ilmu pengetahuan. Dan kalau cikgu dah belajar di peringkat tertinggi, cikgu boleh menyertai seminar, persidangan, pembentangan kertas kerja dan sebagainya. Saya dah banyak menghasilkan beberapa guru-guru lah yang membuat kajian tindakan ni dan mereka dah bentang di peringkat antarabangsa, terbit jurnal dan sebagainya. Macam saya sini, saya pernah bentang kajian tindakan sampai di Jepun. Jadi sangat terharulah. Kajian tindakan saya ni kajian tindakan biasa je cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, tapi sampai di peringkat dunia. Jadi maksud dia kajian tindakan kita ni bukannya lekeh-lekeh je kata orang. Dan kalau kita lihat guru-guru di luar negara, mereka ni memang sangat suka dengan action research atau kajian tindakan. Lihat ini semasa saya membentang di peringkat antarabangsa pada tahun 2015, ramai pembentang dari seluruh dunia membentangkan kajian tindakan masing-masing. Jadi sangat menariklah. Dan kita bentang di luar negara Indonesia, seluruh banyak negara lah kita bentangkan. Saya memang buat kajian tindakan sebagai satu benda yang saya bentangkan sebab dia yang memang saya buat. Okay. Dan kalau kita tengok ni nampak using Facebook application in school-based assessment for moral studies. Ni saya buatlah masa saya di UKM dulu. Jadi kita tengok pembentangan dia daripada Taiwan, ada daripada Kanada. So, kita dapat menggunakan kajian tindakan ni, kita implementasikan sampai di peringkat dunia. Kemudian kita boleh menyertai pertandingan inovasi, boleh menyertai pertandingan kajian tindakan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2010-2011, saya telah menyertai pertandingan ini secara tidak sengaja. Kerana tadi yang saya beritahu, di peringkat awal saya kena paksa tadi kan, dan saya dapat idea melalui kaedah Moda tadi kan, yang buat kaedah Faizi ni. So, kaedah Faizi tadi ni telah mengangkat saya sebagai guru inovasi kebangsaan pada tahun 2011. Dah lama dah. Jadi ia sangat membanggakan lah. Ni lihat gambar saya ni. Ni bersama dengan guru ikon dunia sekarang ni, Cikgu Lee Sawim. Ni semua guru-guru cemerlang dan guru-guru hebat pada ketika itu. Jadi ia bukan satu pengalaman yang sangat terindah lah. Ini masa setahun saya mengajar. Jadi saya dah, yelah ni semua rezeki lah daripada paksaan tadi, membawa banyak kelebihan-kelebihan yang saya sertai. Dan ini saya bentangkan di peringkat UKM sekali lagi, sama di dalam Dewan Convocation UKM tadi menyaksikan kaedah Faizi yang saya buat. So tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kaedah ni lekeh-lekeh biasalah bagi saya, tapi dia dah dapat digunakan di peringkat yang meluas. Lihat semasa saya bersaing ni memang saya dapat masuk mara ke peringkat akhir, tapi kalah lah. Peringkat akhir ni tak ramai, di setiap fakulti ada beberapa orang sahaja terpilih. Ini semua yang wakil. Tuan-tuan dan puan, cabaran paling besar ialah untuk bersaing dengan fakulti perubatan dan kejuruteraan lah, sebab mereka ni punya kajian membuat pintasan jantung dan sebagainya. Macam kita ni kajian tentang pendidikan kan. Tapi tetap I'm very proud with me dengan diri saya sebab dapat menyertainya dan dapat ke peringkat akhir walaupun tajuk kajian tindakan biasa-biasa sahaja. Ni kita masuk pertandingan, dapat pingat, emas dan sebagainya lah. Inilah. Dan seterusnya kita dapat anugerah, kenaikan pangkat dan HLP. Alhamdulillah setelah dapat APC ni dah 2 kali dapat sebenarnya. Melalui kajian tindakan dah sebenarnya kita dapat. Dan kenaikan pangkat, HLP ni ialah hadiah latihan persekutuan. Setelah dapat tawaran untuk cuti belajar, saya dapat disebabkan oleh kajian tindakan. Ini anugerah lah.
Dan saya dapat satu master dalam bidang kajian tindakan. Dan sekarang ni antara penerbitan-penerbitan saya menggunakan kajian tindakan banyak kaedah Faizi, kaedah sikap, FB2 forum dan sebagainya lah, tesis sarjana dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya itulah sedikit serba sebanyak yang ingin saya kongsikan. Saya nak buat rumusan, iaitu F ialah fokus. Dalam kajian kita kena fokus. A, kita kena ambil isu, apa yang kita nak lakukan. I ialah ideakan, Z ialah zahirkan, dan akhir sekali I ialah implementasikan. Jadi kesemua benda yang saya nak tunjukkan tadi ni akan ada siri seterusnya, iaitu kita kena belajar bagaimana nak buat proposal dan kita akan belajar pula cara untuk melaporkan. Ikuti siri yang seterusnya bersama saya dalam kaedah Faizi bagi menulis kajian tindakan. Dengan itu berakhirnya lah sesi siri kali ini. Kita akan bersambung lagi pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.